Assalamualaikum dan hai semua, welcome to Nas Winchester. Nas nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah memberikan sokongan kepada channel Nas Winchester ni daripada dulu sehinggalah sekarang. Nas memang amat hargai sokongan korang. Semoga korang semua dipermudahkan segala urusan dan juga dimurahkan rezeki. Jadi kita kembali lagi dalam segmen Seram Kliwon pada malam ni, di mana aku telah mendapat satu kiriman kisah seram tentang sahabat kita ni yang bernama Haris, okey, di mana dia telah menceritakan tentang pengalaman seramnya untuk bekerja di tempat orang lain, guys. Jadi berasal dari Kuala Lumpur dan Jenny hendak memulakan kehidupan yang baru. And Jenny telah pun berkahwin dan juga telah mendapat cahaya mata seorang lelaki. So dia macam nak cari experience yang barulah untuk hidup di tempat orang, dan dia juga telah mendapat satu pekerjaan di negeri Johor. Tapi dia tak sebut dekat manalah dekat Johor ni. So apa lagi, guys? Tanpa membuang masa lagi, macam biasa kita teruskan dengan Seram Kliwon. Let's go. Sahabat kita yang bernama Haris ni, dia ni memang seorang yang memang rajin gila bekerja, guys, okey, dan juga baru sahaja berpindah ke sebuah apartmen yang kecil di pinggir bandar di negeri Johor lah, seperti yang dikatakan oleh si Haris ni. Okey, dia memang tempat dia kan boleh dikatakan agak sederhana tau, tetapi hanya itulah yang dia mampu dengan gaji ni yang tak seberapa, dan pada masa yang sama guys, dia ni juga rasa lega sebab berjaya untuk menyewa rumah dengan harga yang mampu milik dan tak perlu untuk berkongsi dengan orang lain. Memang best lah kan, guys, okey? Bila kita nak sewa rumah kan, bila nak share dengan orang ni macam leceh sikit lah kan, nak kena jaga kebersihan lah kan, buat ni sikit tak kena, itu tak kena kan, tahu-tahu pap bergaduh pula. So dia ni macam happy lah dapat duduk keseorangan, guys. So memang ada privacy lah untuk diri dia kan, so which is a very good thing lah untuk si Haris ni. Dan sewaktu dia hendak mencari rumah sewa tu kan, apartmen sewa tu, dia ni memang dapat berita yang agak menggembirakan lah, okey, untuk si Haris ni, sebab apabila tuan rumah tersebut telah memberitahunya bahawa di apartmen itu hanya unit dia sahaja yang tersedia untuk si Haris ni, tak perlu untuk berkongsi dengan orang lain tau. Jadi tuan rumah ni aku rasa dia ni jenis kaya lah, okey, sebab dikatakan oleh dia yang dia memang banyak gila unit dekat apartmen tersebut tau, tetapi kebanyakannya berkongsi, tetapi hanya satu unit ni sahaja yang tak perlu untuk berkongsi dengan orang lain tau. So si Haris ni dia fikir macam, bertuah bona aku ni kan, dapat bilik yang tak payah nak share dengan orang lain kan. So dia pun happy, guys. Namun kewujudannya yang aman itu tidak lama kemudian telah terganggu oleh kehadiran member sebelah kita, guys. So berdasarkan cerita Haris ni kan, aku ceritakan sebiji macam mana yang dia share dekat aku tau. Okay, so permulaan dia kan, dia ni memang tak perlu mengambil masa yang lama untuk member sebelah tu untuk nak datang cuit-cuit dekat dia ni tau. Okay, sebab sebaik saja dia dah pindah ke apartmen tersebut, pada setiap malam, guys, tak payah tunggu lama tanpa gagal, without fail, Haris ni, dia ni selalu dikejutkan dengan ketukan di pintunya, guys. Dan apabila dia menjawab pintu tersebut, tak ada orang. Macam alamak kan, macam agak klise lah kan. Dia fikir macam, aduh mat, aku nak tidur ni kan, tak payahlah nak main prank-prank ke apa tau. Okay, pada mulanya dia beranggap macam tu lah, okay, gurauan ataupun prank lah, dia punya neighbor ke apa kan. Macam ada orang baru lah, jomlah kita kacau dia kan. Dia fikir macam tu tau, okay guys. Tetapi ketukan pintu itu berterusan pada malam demi malam. So si Haris ni dia tidak dapat untuk menghilangkan perasaan bahawa ada something yang tidak kena dengan apartmen tu tau. Okey, sebab bukan sekadar ketukar pintu, tetapi dia juga akan kerap mendengar seperti suara seorang nenek tua yang memanggil namanya dan juga meminta tolong. Dan dalam kepala otak si Haris ni memang tak lain tak bukan adalah nenek kebayan, guys. Sebab itu adalah satu-satunya makhluk yang dia betul-betul takut, guys. So, apa yang dia selalu dengar pada setiap malam di mana nenek tua tersebut ataupun nenek kebayan kita ni akan meminta tolong, di mana dia akan menyebut sambil mengetuk pintu dia, Haris, tolonglah nenek. Haris, dah tidur ke tu? Mainlah buka pintu. Nenek nak jumpa Haris.
Jadi memang takutlah member kan. Okey, member tengah sedap nak tidur kan, dah balik kerja penat-penat ke apa kan, dah kena cuit-cuit macam tu pula. Nenek duk panggil, Haris buka lah pintu ni ha. Eden masuk nak jumpa engkau ni. So member macam jadi panas tau. Jadi panas macam pelik lah. Kenapa ni? Aku baru je stay tempat ni kan. Tolonglah jangan bukan yang nak jadi dekat atas diri aku ni. So member sudah pisang guys. Jadi pada satu hari ni kan guys, si Haris ni dia telah memutuskan untuk menyiasat sejarah bangunan apartmen dia itu tau. Dan apa yang ditemuinya memang betul-betul menggegarkan diri ni guys. Di mana pada time tu si Haris ni dia telah kontak lah tuan rumah tersebut tau. Dan tanyalah, macam tanya dan juga bagi tahu lah yang jenis asyik duk kena kacau ketuk pintu lah, ada suara nenek ataupun orang tua duk memanggil-manggil kan. Okay, so dekat situ juga guys, di mana segalanya terbongkar guys. Okay, sebab tuan rumah tersebut tuan rumah yang bernama Sulai ada memberitahunya bahawa penyewa sebelum Haris ni adalah seorang lelaki yang telah menceburkan dirinya dalam ilmu sihir ataupun ilmu hitam dan telah memanggil jin untuk menjadikannya kaya guys. So cerita dekat sini kan guys, lelaki tersebut yang telah mengamalkan ilmu hitam tu kan, dia ni adalah seorang lelaki yang biasa, kerja macam biasa macam si Haris ni. Okay, tapi dia dah fed up dengan kerja harian dia, nak kena pergi office semua kan. Dia macam letih, nak kerja keras-keras, nak cari duit kan. Tetapi pada akhirnya dia telah membuat keputusan untuk menggunakan jalan yang lebih mudah, di mana dia telah membuat ilmu hitam dan memanggil jin untuk membuatkan dia kaya guys. So apa yang telah dikatakan oleh Sulai ni kan, okey, para jin, nampak para jin guys, okey, telah mengabulkan hajat lelaki tersebut tau. Okey, lelaki tu nama dia adalah Man, tetapi dengan akibatnya yang teramatlah besar guys. Sebab selepas dia kerap memanggil jin untuk membantunya, memanglah ada akibat dia. Betul lah, kita ni manalah boleh nak mendamping ataupun nak meminta tolong dengan jin-jin, betul tak guys? Okey, so end up Man tu dia telah menjadi gila guys. Dia telah menjadi gila oleh gangguan jin tersebut tau. Dan pada akhirnya Man telah membunuh dirinya sendiri di apartmen tersebut, di apartmen di mana Haris sedang tinggal pada masa itu. So bila Haris dengar cerita si Sulai ni kan, dia sedar bahawa kehadiran hantu ataupun nenek kebayan yang dialami itu bukanlah dari seorang wanita tua ataupun nenek kebayan, tetapi daripada jiwa penyewa terdahulu yang terseksa. Orang putih kata vengeful spirit lah orang kata Okey, aku rasa tapi itulah katanya jiwa penyewa yang telah membunuh diri tu dia memang dalam keadaan terseksa dan telah kembali untuk tak tahu nak buat apa. Buat hal lah kot aku rasa. So dekat situ kan guys, bila Haris dengar cerita si Sulai ni kan, dia terus terduduk dan juga menepuk dahi dia guys. Sebab dia langsung tak sangka yang dia terpaksa melalui pengalaman yang sebegini tau. Okay, dan lagi buat dia resah adalah apabila dia ni baru je dapat kerja dekat tempat yang baru tau. So dia macam fikir, aku nak settle down ni kat Johor ni kan, tapi dah kenapa pula benda macam ni jadi kat dia kan. So dia pun dah jam guys. Memang kesian dosi Haris ni. Dan semakin minggu berlalu, perasaan menghantui semakin menjadi-jadi. Haris dia akan bangun pada tengah malam untuk mendapati perabotnya bergerak dengan sendiri je guys. Ataupun dia juga kerap ternampak kelibat nenek kebayan tersebut bersembunyi di dalam bayang-bayang dan juga di sebalik langsir dan juga pintu bilik dia. Nenek kebayan tersebut akan hanya meninjau dia, mengintip dia dengan mengeluarkan kepala sedikit, lepas tu dia sorok balik kan, dia keluar balik, dia masuk balik kan, main sorok-sorok mat. Okey, so itu telah mengganggu Haris pada setiap malam guys. So si Haris ni memang dah takut lah kan, and pada time tu dia memang sedar yang dia tahulah bahawa dia perlu melakukan sesuatu untuk menghentikan segala gangguan-gangguan tersebut tau. Gangguan nenek kebayan selalu mengacau dia pada setiap malam. So bila Haris dah terlampau takut, dia telah membuat keputusan untuk menghubungi seorang ustaz. Okey, dan dia berharap yang ustaz ni dapat membantunya tau. Okey, so ustaz tersebut akan datang ke apartmen dia untuk melakukan upacara menghalau hantu lah kan, untuk mencuci rumah tu lah kan. Okey, dan pada mulanya Haris ni memang happy gila guys, sebab semuanya kelihatan berkesan guys. Okey, so dia fikir macam ustaz itu berjaya untuk menghalau jin ataupun kelibat nenek kebayan tu tau. Okey, dan semua ketukan di pintu berhenti, termasuklah
kelibat nenek kebayan tu terus tak ada guys. So Haris macam lega lah, macam Alhamdulillah, finally aku boleh restart balik lah dekat tempat baru ni kan. So dia macam happy gila tau guys. Namun guys, lama kelamaan Haris somehow dia menyedari bahawa gangguan jin tersebut belum lagi berakhir, malah ia menjadi lebih teruk. So apa yang terjadi kan selepas upacara mencuci rumah si Haris ni kan, jin tersebut dia memang betul-betul marah dengan upacara untuk mencuci rumah si Haris ni tau. Okey, dan jin tersebut telah memutuskan untuk membalas dendam terhadap Haris. Dan gangguan Haris itu menjadi semakin teruk guys, sebab pada setiap malam Haris ni akan dikejutkan dengan kehadiran nenek kebayan di dalam bilik dia guys. Okey, nenek kebayan itu akan menyeksanya dengan cara yang tidak dapat dibayangkan tau guys. Okey, membuatkan dia berasa seolah-olah dia ni ibarat dicekik hidup-hidup ataupun dibakar hidup-hidup guys. Dan dia akan muncul betul-betul di atas Haris sewaktu dia sedang tidur guys. Korang boleh bayangkan tak, kau tengah sedap-sedap tidur, bila kau buka mata kelibat nenek kebayan tu tengah perhati je kat korang ni. Ui, takut banget. Aku tak tahu So bila benda tu dah kerap terjadi kan, Haris ni dia ibarat didorong ke ambang kegilaan guys. Okey, dan dia tahu bahawa dia tidak dapat untuk melarikan diri daripada kemarahan jin ataupun penyewa yang tersiksa itu guys. Dan segala gangguan tersebut telah berlaku daripada sebulan hingga ke bulan yang kedua tau. Dan Haris ni pun dia sampaikan dah panggil ustaz yang sama dan juga ustaz-ustaz yang lain untuk datang untuk membersihkan rumah tersebut tau. Tetapi tidak boleh guys, masih tidak berkesan tau. So pada akhirnya si Haris ni kan, dia sedar bahawa dia telah melakukan kesilapan yang besar apabila dia telah berpindah ke apartmen tersebut. Dia sepatutnya mendengar nalurinya dan juga mengelakkan tempat itu dengan apa cara sekalipun. Okey, tetapi sekarang ni sudah terlambat dan Haris dia telah terperangkap dalam satu mimpi yang ngeri yang dia tidak dapat untuk melarikan dirinya. Dan di sebalik segala pengalaman yang menakutkan yang dilalui oleh Haris kan, Haris ni dia memang enggan berputus asa tau. Okey, walaupun dia dah panggil ustaz pun dia still percaya yang ada cara tau. So dia ni bertekad untuk mencari jalan untuk menghalau jin tersebut lagi sekali dan untuk selamanya. Dan untuk yang kali terakhirnya Haris dia telah berunding dengan beberapa ustaz dan juga beberapa pakar dalam bidang ilmu gaib ni, berharap mereka dapat memberinya penyelesaian tau. Tetapi tidak kira apa yang mereka cadangkan kan, nampaknya tak ada satu pun yang berhasil guys. Okey, jin itu terlalu kuat dan terlalu berazam untuk membalas dendam terhadap Haris. Dan pada akhirnya Haris dia terpaksa membuat satu keputusan yang begitu sukar guys. Okey, dia tahu bahawa dia tidak boleh terus tinggal di apartmen itu tau. Dengan merisikokan kesihatan mental dan juga fizikalnya, dia telah membuat pilihan yang membebankan, di mana dia terpaksa untuk tanggung rugi deposit sewa apartmen itu dan kembali ke kampung halamannya untuk lebih dekat dengan isteri dan juga anak lelakinya itu. Ia adalah bukan satu keputusan yang mudah untuk dibuat tau. Okey, Haris ni dia telah semakin terikat dengan bandar dan juga kehidupan yang telah dibina dia dekat sana tau, dekat Johor tu tau. Okey, tetapi dia tahu bahawa keluarga dia memerlukannya dan dia tidak boleh mendahulukan kesejahteraan dirinya melebihi daripada kesejahteraan keluarga tersayang dia. Jadi pada hari terakhir di mana Haris tinggal kat tempat itu, time tu dia sedang kemas-kemas barang dia tau. Okey, dan juga bersiap untuk meninggalkan apartmen itu buat kali yang terakhir. Haris dia dapat rasa lega telah menyelubungi dirinya tau. Okey, dia tahu bahawa dia akan meninggalkan mimpi ngeri dan juga dia tidak perlu lagi dihantui ataupun diganggu oleh jin tersebut. Kiranya time ni memang Haris dia dah reda tau. Okey, dia macam aku dah tak boleh nak go on dengan gangguan si nenek kebayan ni. So dia terpaksa untuk mengalah demi keluarganya. Dia terpaksa untuk keluar daripada apartmen tersebut. Jadi sewaktu Haris telah meninggalkan kawasan apartmen tersebut dia ni bawa kereta tau. Okey, walaupun dia ni sedang memandu jauh daripada bandar,
Haris dia tidak dapat menghilangkan perasaan bahawa jin itu ataupun nenek kebayan itu masih di luar sana, okey, menunggu mangsa seterusnya. Dan dia juga sedarlah bahawa jadi memang perlu berjaga-jaga pada setiap masa tau. Okey, keadaan menghantui itu mungkin telah pun berakhir untuk si Haris, tetapi bahayanya masih lagi sangatlah nyata guys. Okey, dan pada akhirnya si Haris ni dia telah mendapat pekerjaan yang lebih dekat dengan keluarganya dan juga dapat menjalani kehidupan yang bahagia dan juga memuaskan diri dia sendiri. Okey, dia puas dapat kerja yang okey dan juga dekat dengan family dia, dan family dia pun gembira untuk dapat Haris ni berdekatan dengan mereka tau. Tetapi kan guys, jadi tidak pernah melupakan pun kengerian yang dialami di apartmen tersebut tau. Okey, dan dia juga telah memastikan untuk memberi amaran kepada orang lain tentang bahayanya bila terlibat dalam ilmu-ilmu gaib ni guys. Okey, kehadiran hantu itu ataupun kehadiran jin nenek kebayan itu mungkin telah hilang, tetapi guys, parut yang ditinggalkannya itu tidak akan sembuh sepenuhnya bagi Haris, dan Haris tahu bahawa dia akan membawa parut itu bersamanya untuk sepanjang hayatnya. Satu kisah yang menarik dan juga satu kisah yang memberi banyak gila pengajaran guys. Okey, walaupun kisahnya yang agak singkat, tetapi kan dia punya peringatan, pengajaran dalam cerita ni memang teramatlah nyata guys. Okey, di mana Haris ni dia berkatalah memang terdapat bahayanya ataupun teruk akibatnya apabila kita ni melakukan ataupun melibatkan diri dalam benda-benda sihir ataupun ilmu hitam guys. Okey, sebab dalam kisah ini kan, yang buat ilmu hitam orang lain untuk mendapatkan benefit diri sendiri, tetapi backfire guys. End up orang lain yang kena, dan orang lain itu adalah si Haris ni guys. Haris ini telah terkena tempias ilmu hitam penyewa pada sebelum itu guys. Memang scary lah boleh fikir balik Macam yelah kita ni kan, macam yang mana yang dah baru kerja ke apa kan, okey, nak cuba try dapat kerja kat tempat lain ataupun terpaksa kena transfer dekat tempat lain kan, nak cari apartmen kan, tiba-tiba dapat pula apartmen macam ni kan. Dan juga bila sebut pasal apartmen ni kan, mungkinlah adalah kot kan kesilapan dekat Haris ni, di mana dia macam dapat offer untuk mendapatkan satu unit apartmen yang dia boleh duduk seorang dengan harga yang begitu murah guys. Okey, dia macam pelik untuk gaji yang begitu kecil, tapi dia dapat mampu untuk menyewa apartmen yang yelah orang lain nak kena kongsi mat. Okey, member macam VIP dapat duduk seorang tau. Okey, so bila nak cari apartmen dekat tempat lain ke apa kan, tak kisahlah dekat kawasan rumah korang ke, dekat luar negeri ke apa kan, selalu selidik dulu, okey, check dulu, double triple confirm bahawa tempat itu selamat ataupun bebas lah daripada whatever risiko yang ada, betul tak? Okey, so macam si Haris ni dia cakap lah mungkinlah kesilapan dia dekat situ. So itu adalah lagi satu pengajaran yang perlu kita ambil kira lah dalam kisah ini dan juga of course jangan melibatkan diri dalam ilmu hitam, sebab kita ni orang Islam kira tahu kalau kita terlibat dalam ilmu hitam, ada buat ilmu hitam, korang dapat RFID untuk pergi ke sana guys. Okay, so aku harap korang terhibur dengan kisah aku ni, dan aku nak minta maaf jika ada sebarang kekurangan, sebarang kesilapan ataupun kata-kata yang telah menyinggung perasaan korang semua. Nas nak minta maaf banyak-banyak sangat, tetapi Nas nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah hadir kepada live premiere Seram Kliwon pada malam ni, dan kepada korang yang ada dekat live chat sebelah ni, yang tengah chat tepi-tepi ni kan, ataupun yang telah meninggalkan komen kat bawah. Nas nak ucapkan ribuan terima kasih guys. Thank you so much for your support. Jangan lupa tekan butang subscribe, jangan lupa tekan butang like dekat semua video-video Nas Manchester. InsyaAllah kita akan berjumpa di next premiere. Please stay safe, stay healthy guys. As always, never stop creating. Nama aku Nas. Bye bye. Assalamualaikum semua. Take care.